Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung subjek KVS, pembuatan roti dengan modul C01, amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan ataupun amalan 3K. Hari ini cikgu akan sambung dengan tajuk kebersihan di dapur. Okay? So ini adalah untuk pernyataan aktiviti kerja kedua, perancangan keselamatan kesihatan dan aktiviti amalan kebersihan. Okey. Sebelum ini kita dah belajar cara-cara nak menjaga kebersihan di ruang dapur. Hari ini kita akan sambung dengan panduan am kebersihan dan keselamatan di dapur. Yang pertama, kita kena pastikan susun atur perabot tidak mengganggu pergerakan. Perabot disusun di bahagian dinding dan pastikan tidak ada perabot di tengah-tengah kerana perabot yang tidak tersusun menyebabkan pergerakan jadi lebih sukar dan juga masa yang diperlukan untuk pergerakan di ruang dapur jadi bertambah. Jadi kita buang masa dekat situ. Okey. Jadi perabot yang tak perlu di dapur tidak perlu diletakkan di dapur. Hanya yang perlu sahaja untuk mengurangkan kesesakan dan juga mengganggu pergerakan. Yang kedua, pastikan tiada sisa makanan dan sampah di dapur. Okay, maknanya kita kena buang sisa makanan dan sampah secepatnya. Okay, pastikan sebelum tu kita buang di dalam tong sampah yang bertutup. Okay, sebaik saja kita selesai buat kerja ataupun paling lewat malam sebelum tidur, kita kena buang semua sisa makanan dan sampah yang tak diperlukan itu. Okay, supaya kita punya dapur jadi kemas, tidak berbau, dan satu lagi kita nak mengelakkan sampah-sampah itu ataupun sisa makanan itu menarik perhatian serangga dan juga haiwan perosak yang akan datang ke dapur, dan ini akan menyebabkan dapur kita jadi tidak bersih dan juga tidak selamat. Yang ketiga adalah permukaan meja kerja tidak rosak. Okay, so meja kerja ni adalah salah satu bahagian terpenting di dapur, di mana di atas permukaan meja kerja itulah kita akan buat kerja-kerja penyediaan makanan mise en place, semua kita buat di atas tu. Jadi kita kena pastikan meja kerja tidak rosak, kerana jika meja kerja rosak bahagian permukaan dia, ini akan menyebabkan bakteria ataupun kuman boleh terselit di situ, dan ini boleh menyebabkan makanan kita tercemar bila bakteria itu berpindah kepada makanan. Jadi kena pastikan permukaan meja kerja itu baik, sempurna, tidak berlaku kerosakan seperti tercalar ataupun ada sumbing dekat situ. Okey, sebab celah-celah tu boleh menyimpan bakteria. Jadi biasanya meja kayu pun dia cepat, dia mudah untuk rosak. Jadi kita kena pastikan kalau berlaku kerosakan, kita kena baiki ataupun ambil langkah yang sepatutnya supaya permukaan meja kerja tidak rosak dan tiada bakteria, mudah untuk kita bersihkan. Seterusnya kita nak lihat apakah tujuan kita perlu menjaga kebersihan dan keselamatan di dapur. Kita dah belajar cara-cara bagaimana nak menjaga kebersihan dan keselamatan di dapur, tetapi kenapa? Okay, kenapa? Apa tujuannya dan apa kelebihannya kalau kita jaga kebersihan dan keselamatan di ruang dapur? Okey, yang pertama sekali, bila dapur kita bersih dan selamat, ia akan menghasilkan suasana dapur yang kemas dan selesa. Bila kita duduk dalam tu, sedap mata kita memandang. Bila kita rasa seronok sebab selesa dan kemas, kita akan jadi rajin nak ke dapur. Seterusnya, tujuan kedua kenapa kita perlu jaga kebersihan dan keselamatan di dapur adalah untuk menjadikan kerja-kerja penyediaan makanan lebih teratur dan sistematik. Okay, lebih tersusun. Okay, di dapur, dapur adalah sejenis ruang kerja. Kita memang akan ada banyak kerja yang perlu kita buat. Okay? Untuk menyediakan makanan, dia melibatkan banyak step, banyak bahan, banyak alat. Jadi, bila kita punya ruang dapur itu bersih dan selamat, kita akan menjalankan kerja-kerja penyediaan makanan
dengan lebih teratur. Kita punya mise en place jadi lebih sistematik, tersusun. Senang kita nak ambil peralatan, kita dah tahu mana letaknya. Senang kita nak ambil bahan. Okay? Semua dah tersusun. Jadi kerja-kerja jadi lebih teratur dan sistematik. Kerja-kerja yang teratur dan sistematik ini akan menjadikan kerja kita jadi lebih cepat siap. Okay? Lebih senang dan lebih cepat. Jadi kita dapat jimatkan tenaga dan juga menjimatkan masa juga. Okey, seterusnya tujuan kita menjaga kebersihan dan keselamatan di dapur adalah kerana kita ingin mengurangkan risiko kemalangan. Okey, di dapur kita akan buat pelbagai kerja. Kadang-kadang kita kelam kabut sebab nak siapkan cepat, dan kita mengendalikan peralatan. Kadang-kadang peralatan tu agak bahaya seperti pisau, gunting, dan banyak kerja. Kadang-kadang kita penat. Jadi termasuk juga dalam kebersihan dan keselamatan di dapur adalah susun atau perabot. Jadi bila perabot tu tersusun, selamat semua letak di tempat yang betul, kita dapat mengurangkan risiko kemalangan. Contohnya terlanggar perabot, terlanggar peralatan yang tak sepatutnya. Ataupun mungkin juga ada anak kecil yang tertarik ke ada air panas, ada gunting, ada alas meja. Jadi bila kita jaga kebersihan dan keselamatan di dapur, risiko kemalangan itu dapat dikurangkan. Kalau boleh kita tak nak langsung ada kemalangan di dapur. Jadi sebab itu kita perlu jaga kebersihan dan keselamatan. Okey, akhir sekali yang keempat, tujuan kita jaga kebersihan dan keselamatan di dapur adalah kita nak mengelakkan kehadiran serangga dan haiwan perosak. Serangga dan haiwan perosak ni contohnya macam lalat, lipas, tikus, semua tu ada bawa bakteria, kuman yang sangat banyak dari mana-mana, dari longkang, dari tandas semua. Dan dia boleh menyebabkan makanan kita tercemar. Jadi kita kena pastikan dapur kita bersih, tak ada sampah, makanan bertutup untuk mengelakkan serangga dan juga haiwan perosak ni datang dan mencemarkan kita punya makanan. Bila tak ada sampah, bila bersih, bila wangi, bila clear semua, so binatang-binatang ni tak datang. So itu tujuan kenapa kita kena jaga kebersihan dan keselamatan di dapur. Itu saja untuk hari ini. Kita dah belajar, kita ada 3 panduan di dapur untuk jaga kebersihan dan keselamatan di dapur, dan juga kita dah tengok apa tujuan ataupun apa kebaikan, apa kelebihan kalau kita jaga kebersihan dan keselamatan di ruang dapur. Jadi kita kena pastikan ruang dapur kita sentiasa bersih dan selamat. So itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.